يا الله يا غفور رحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل علينا الرحمة والبركات. صلوات الله وسلامه على من لا نبي بعده، سيدنا محمد بأفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم اللقاء والحشر والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني وأعطنا محبتك ومغفرتك وعنايتك، آمين يا رب العالمين. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pertama sekali kita rafakkan setinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izin kita bertemu malam ni, mudah-mudahan kita dapat sama-sama perbetulkan niat hadir ke rumah Allah malam ini dan duduk dalam majlis ilmu untuk mengizharkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendambakan keredaan dan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti kat mana? Ya. Tajuk baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Kata tuan pengarang yang dirahmati oleh Allah, alamat-alamat besar, alamatul kubra, menunjukkan hampirnya kiamat. Telah berlalu pengajian kita dalam tajuk tanda-tanda kecil. Malam ni masuk pada tanda-tanda besar menunjukkan hampirnya kiamat. Di antaranya ialah yang pertama, zahirnya Imam Mahdi. Berhubung dengan zahirnya Imam Mahdi, terdapatnya 3 mazhab. Mazhab yang berpandukan kepada akal semata-mata adalah mazhab yang pertama. Mereka tidaklah mengambil kira untuk mengkaji hadis, riwayat para sahabat dan kajian-kajian yang dibuat oleh para ulama dahulu yang mendalam berhubung dengan perkara ini. Golongan ini berpandangan tidak betul, bahkan sesat orang yang berpendapat zahirnya Imam Mahdi di akhir zaman dan zahirnya Dajjal. Ini golongan yang beriman dengan akal semata-mata. Di antara mereka yang berpendapat dengan pendapat ini ialah Ahmad Amin di dalam kitabnya
Duhal Islam. Sa'ad Muhammad Hasan di dalam kitabnya Al-Mahdiyah fil Islam. Dan Muhammad Abi Abiyah dan beliau menyatakan zahirnya Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa alaihi salam merupakan simbol kemenangan kepada kebenaran, dan zahirnya Dajjal adalah simbol kepada berlakunya fitnah dan munculnya kesesatan. Mereka yang disebutkan ini hanyalah berpandukan kepada hujah akliyah, yakni hujah akal, semata-mata tanpa mempedulikan nas daripada hadis-hadis yang sahih. Hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah, ramai orang yang suka dengar tentang alamat-alamat hari kiamat. Maka hati-hati tuan-tuan, macam-macam golongan yang keluar. Kalau di Indonesia macam-macam jenis lah tuan-tuan sekalian, bahkan ada yang mengaku Imam Mahdi. Muka spesial orang Jawa, mengaku Imam Mahdi. Hidung kepek belepeng, mengaku Imam Mahdi. Imam Mahdi wajahnya iras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak tu paling asah. Namanya Muhammad bin Abdullah. Ni nama Buduyono, Sonjoyono, mengaku Imam Mahdi. Yang pelik ada orang ikut tu. Ini pelik akhir zaman. Hak sesak-sesak ni hak pelik ada orang ikut. Maknanya apa tuan-tuan? Ada golongan dia nak mencari sesuatu tapi salah tempat dan salah cara, salah guru. Salah tempat bergantung. Maka jangan lari daripada masdar yang paling besar kita semua umat Islam. Masdar nombor 1 Al-Quran, nombor 2 Al-Hadis. Kemudian ra'yul ulama, pandangan para alim ulama yang menafsirkan Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ni golongan pertama yang menggunakan akal. Bahkan mengatakan dia kata apa? Apa nama mitos, tidak wujud. Ini golongan yang pertama yang berpandukan pada akal. Yang kedua mazhab Batiniyah dan Syiah. Mereka mensabitkan zahirnya Imam Mahdi dengan mengadakan tokok tambah dengan hujah-hujah yang daif dan maudha'. Maudha' ni direka. Dan di antara mereka yang berpendapat bahawa apa yang dikatakan Imam Mahdi itu ialah seorang yang bernama Muhammad bin Hasan Al-Askari, yang telah pun dilahirkan dan telah menghilangkan diri. Cuma menunggu masa untuk zahir apabila tiba masanya. Pendapat ini lebih berpandukan kepada sangkaan tanpa mempedulikan hadis-hadis yang sahih. Ini golongan kedua. Yang ketiga, inilah golongan yang benar, disebut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa dia maksud Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia faham orang tanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tu apa? Ahlus Sunnah ya. Apa maksudnya? Ahlus Sunnah. Mudah jawab gitu. Ahlus Sunnah dia tu pakai serban belum tentu. Pakai jubah belum tentu. Ahlus Sunnah wal Jamaah ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang berpegang dengan aku, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashabi ai jama'atis sahabah. Yang disebut jamaah ai jama'atis sahabah. Yang berpegang teguh dengan Nabi dan para sahabat. Yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashabi kan nujum bi ayyi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat aku macam bintang di langit, apa je dia buat mu ikut, selamat. Itu sahabat Nabi ridwanullahi taala alaihim ajma'in. Habis. Iaitulah mereka yang berpandukan kepada riwayat-riwayat yang sahih dengan sanad-sanad yang dipercayai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ulama tersebut ialah Al-Imam Malik. Ini ulama mazhab sahib mazhab Maliki. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Hafiz Al-Imam Ibn Katsir,
Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Maka sudah tentulah Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pun termasuklah. Sebab dia murid. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami murid pada Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Al-Imam Zakaria Al-Ansari murid bagi Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Cuma tak disebut sini. Ini semua ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah masuk juga kata tuan pengarang. Hak ni yang menjadi khilaf di kalangan perbalahan di kalangan orang-orang yang mutaakhirin. Jadi tuan-tuan sekalian, siapa pegang dengan Quran, dengan hadis, dengan riwayat yang benar, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeza dalam perkara furu', itu bab lain. Ada golongan salaf yang tak takwil Quran, tak takwil hadis. Yang tidak takwil. Ada golongan khalaf yang takwil. Hak mana sebetul? Hak mana sebetul? As-salafu aslam wal khalafu ahkam. Ulama salaf lebih selamat. Ulama khalaf lebih hikmah. Hak mana sebetul? Dua-dua betul. Alhamdulillah. Alah. Yang kena balah yang keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka jangan gaduh. Gaduh hari ni gaduh. Mudah menghukum manusia. Gaduh. Tu iman dak kunut kali Wahabi lalu. Kawan tu sakit perut. Gaduh lalu. Sabar. Dak aja kunut dak Wahabi lagi. Baca Yasin malam Jumaat kan? Bid'ah. Ahli neraka. Tak, baca Yasin ahli neraka. Kau kawan tu minum arak. Jangan gaduh. Jangan berkerah dalam perkara yang tidak perlu. Kecuali Allah tu bertempat. Tu kita kena lawan lah. Sedangkan Allah itu tidak bertempat. Itu bab lain. Boleh faham? Maka yang paling utama hari ini, kita ulama' dia dah lama selesai masalah khilaf, kita bersatulah atas titik persamaan yang sama. Boleh faham? Mu nak wirid kuat, sila. Saya nak ikut Nabi, wirid slow, sila. Dah wirid kuat, dah ikut Nabi, ikut juga. Cuma Nabi wirid slow. Dah adakah Nabi wirid slow hak kuat tu bid'ah? Bid'ah tapi hasanah. At-tarku la yantijul hukmu. Barang Nabi dak buat, dak mesti haram. Hak wirid kuat tu ulama-ulama juga. Ulama mana? Nusantara. Betul tak? Sebab apa orang Melayu kalau tu iman dak wirid kuat, ingat dak kita wirid agak-agak? Ingat tak? Mari dua ni tuan-tuan ingat Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mari dua diingat. Mari dua ni, mari daripada tikrar. Iza takarrara tahaqqaqa. Diulang tu iman baca mu. Astagfirullah, siapa kita ingat dak yang ngapa ada yang masuk mak tapi nak ingat wirid. Betul tak? Ingat belaka. Kenapa berulang-ulang? Dekat Arab ada apa dia orang Arab pandai dah. Jadi tuan-tuan sekalian bab tu tak sabarlah. Boleh. Nak wirid kuat sila. Nak wirid slow sila. Balah apa? Yang tak boleh orang tengah semayang bergegar wirid, itu tak kena kan? Tahu dah orang tengah semayang belakang, nyetang mic bergegar. Astaghfirullahalazim. Siap berlagu. Kawan tu 5 kali Maliki Yaumiddin. Ulang-ulang. Inna suratul mustaqim ulang-ulang. Itu tak kena kan? Faham jadi dua-dua betul. Yang salah yang seleweng, yang melampau. Faham? Yang mengaku Ahlus Sunnah ada pelampau. Yang mengaku salah ada pelampau. Yang mengaku khalaf pun ada pelampau. Jadi hak kita jangan ikut hak melampau ni. Faham lagi? Boleh faham Maka kita kena bersatu. Esok bila Imam Mahdi tu bila Dajjal keluar, mu salah, mu khalaf, kita bersatu. Faham? Mu sembahyang baca kunut, mu doa baca kunut, kita tetap Islam. Sembah siapa masa sembahyang? Sembah Allah, Tuhan yang satu. Kita semua ahlul qiblah. Betul tak? Kacau main gagah umat Islam. Balah benda tak perlu, jadi tak urut lemah umat Islam. Akhir sekali kita duduk sibuk balah benda kecil, negara orang kafir berita. Betul tak? Negara orang sekular berita. Menyebabkan Islam ditindah dan sebagainya. Habis.
Allahu Rabbi. Maka tiga golongan ni yang betul adalah golongan yang ketiga, iaitulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dengarlah di kalangan ulama-ulama yang mu'tabar. Learning ramai tak mau ikut ulama. Kenapa? Jahil. Kalau ilmu makrifat kau, ramai lah ni tuan-tuan sekalian. Duk sibuk nak belajar ilmu makrifat hakikat. Tu ilmu betul. Mu tu tak betul. Ilmu tu betul. Nyikuh tak betul. Gaduh nak belajar ilmu makrifat syariat tak belajar. Nampak? Akidah tak belajar. Akhir sekali kerana aku makam tinggi dah, tak payah sembahyang. Siapa dia ajar? Mana tinggi makammu dengan makam Rasulullah? Mana tinggi? Tuan-tuan tak payah kata. Detik ya ada orang lebih tinggi daripada Nabi, kafir tu, murtad. Faham? Afdalul makhluqat indal itlaq. Manusia paling mulia, paling betul, paling hebat, paling tinggi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melebihi Nabi Adam alaihi salam dan seluruh nabi dan para rasul. Dan Nabi sembahyang tak? Nabi paling jaga sembahyang. Mari dia makam tinggi dah tak sembahyang. Kau akhir. Nak katakan marah. Dia sibuk nak belajar tanpa berpandu pada alim ulama. Tak boleh. Faham tak? Tak boleh. Kita kena ikut. Tiga ni tak boleh tinggal. Allah, Quran, Nabi, hadis. Lepas tu ra'yul ulama, pandangan ulama yang menafsirkan Quran, yang menakwilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nak belajar hakikat, belajar tasawuf, ambil daripada guru yang bersambung sanad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Maka begitu juga ilmu-ilmu lain, termasuk ilmu akhirat, ilmu hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, ambil daripada jalan yang benar, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang menyatakan zahirnya Imam Mahdi terlalu banyak, kata tuan pengarang. Hadis yang diriwayatkan oleh ulama menceritakan zahirnya Imam Mahdi, maka jadi wajib, barang yang qat'i, wajib kita i'tiqad Imam Mahdi akan zahir dan muncul di akhir zaman. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim tidak disebut secara sarih, maknanya secara jelas, tetapi memberi maksud itu melalui mafhum. Quran begitu juga. Ada dalil kita faham dengan dalil yang mantuk, yang disebut jelas. Ada yang marilah keadaan mafhum, tak jelas tapi difahami, melalui tafsiran para alim ulama. Ada mafhum pula muwafaqah, ada mafhum mukhalafah dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, bab tu tak boleh baca Quran diri, belajar diri sesat, tuan-tuan sekalian. Ramai ada orang akhir zaman nak berubah ramai. Lepas tu pergi jelal ilmu, beli kitab diri, baca diri. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Bukan baca tu haram, baca boleh, tapi jangan sekadar baca sendiri, tak boleh. Man lam yakul lahu shaykhun fasyaitanu shaykhuh. Orang yang belajar agama tanpa guru, syaitan guru dia. Hati-hati. Jadi tuan-tuan sekalian, mesti mengikut para alim ulama. Maka yang secara sarih tidak ada, tapi yang memberi maksud ke arah itu ada. Tetapi dalam kitab-kitab yang lain disebut pula secara sarih, dengan sanadnya yang sahih. Adapun kitab Bukhari dan Muslim secara terselindung. Antara hadis-hadis itu ialah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum, rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah telah bersabda, bagaimanakah keadaan kamu apabila turunnya kepada kamu Ibnu Maryam, iaitu Nabi Isa alaihi salam, dan imamukum minkum. Ada tak sebut sarih Mahdi? Nah, hadis ni ada tak? Ada. Dia sebut wa imamukum minkum. Akhir zaman kayak gini tanda besar dua. Perkara yang besar turun disebut ni turun. Yang Dajjal zahir, Imam Mahdi pun zahir. Ada pun Nabi Isa, jelaslah hadis, nazala, turun guna Ustaz, memang turun. Sahabat Nabi tengah nak semayang,
Turun Nabi Isa. Akan datang kita akan belajar hadis. Turun. Nampak jasadnya. Bukan roh, jasadnya. Dipimpin dua malaikat turun ke bumi. Ini peristiwa akan berlaku. Maka kata Nabi, bagaimana kamu apabila turunnya kepada kamu Ibnu Maryam, iaitu Nabi Isa alaihi salam, dan imam, yakni pemimpin kamu di kalangan kamu, iaitu di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bila turun Nabi Isa akan membai'ahkan seorang lelaki, itulah Imam Mahdi. Dia ngaku di Sumatera Barat, Imam Mahdi apa? Tuan-tuan sekalian, barang-barang manusia. Ikut orang ramai, pelik. Jadi tuan-tuan sekalian, Allahu Rabbi. Itu bahaya. Jadi tuan-tuan, bila Nabi Isa disuruh jadi imam, taqaddam ya Nabi Allah, taqaddam ya Ruh Allah. Nabi Isa kata apa? Imamukum minkum. Aku memang Nabi zaman aku. Zaman ni Muhammad Rasul. Aku kena ikut syariat Nabi Muhammad. Dan Nabi Isa panjang umur kenapa? Tujuan satu, menyelamatkan kita fitnah Dajjal. Faham? Dajjal punya jahat, punya payah nak kalah. Hakikatnya mudah je. Cuma Allah Ta'ala ujian saja. Mari Nabi Isa, Dajjal tengok Nabi Isa, hancur gitu. Hancur begitu, hadis sahih. Faham? Bila dah selesai, mari Ya'juj Ma'juj pula, Nabi Isa tak boleh tolong dah. Nabi Isa tak boleh tolong dah. Ya'juj Ma'juj tak boleh. Gamah. Nabi Isa kata, aku hanya mampu ajak kamu bermunajat di Bukit Tur Sinai. Bukit Tur Sinai. Nabi Isa hanya mampu berdoa. Itu saja. Tolongan paling akhir. Ada pun syariat zaman ni, kena ikut Nabi kamu. Maka hari ni imam adalah di kalangan kamu. Masa tu Nabi Isa bai'ah. Itu Imam Mahdi. Imam Mahdi pun tak sedar di Imam Mahdi. Faham tak? Maka hak mengaku tu sah dah, sesat barak tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi, na'udzubillah min fitnatid dunya wa min fitnatil masihid dajjal. Allahu Rabbi. Abi An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bukan biqaulin tu, yaqul, tambah titik sikit. La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Qala fayanzilu Isa ibn Maryam alaihimussalam fayaqulu amiruhum ta'al salli lana fayaqul la inna ba'dakum 'ala ba'din inna imra'an tukarrimuhu Allahu hadhihi al-ummah, rawahu Muslim. Tadi riwayat Imam Bukhari. Apa maksud tuan pengarang, Tuan Guru Haji Abdul Hadi sebut dalam Bukhari Muslim tak sebut saya sarih, maknanya tak sebut nama suti Mahdi, tak ada. Dia sebut imamukum minkum. Dalam riwayat Muslim pula, kata Jabir radhiyallahu taala anhu bahwasanya ia telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa ada di kalangan umatku yang berperang di atas kebenaran. Bunuh tangan pun tak akan hilang golongan ini. Zahirina 'alal haq. Golongan yang mempertahankan Islam akan ada sampai hari kiamat. Kita tak ambuh, Allah pilih orang lain. Jangan kita ingat Islam nak ke kita. Faham ni? Allah tu kena ada. Kita kena ingat kitalah yang memerlukan Islam. Kita tak mau tolong Islam, Islam tak akan mati. Takkan Melayu mati di dunia tu tak betul. Tak maaf sebut tak betul. Faham mati juga lagi. Mati betul tak betul? Yang tak mati Allah Taala. Dan yang kekal sampai hari kiamat. Dia buat Allah Islam. Di mana Allah Taala jaga. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad penyambung kerja Nabi, kerja Rasul akan bersambung sampai hari kiamat. Allah pilih. Orang Arab tak mau awal dakwah Nabi, Allah pilih orang Parsi, Salmanul Farisi. Betul tak? Orang Arab tak mau mula-mula Nabi ajak, Allah Taala pilih Suhaib Ar-Rumi, orang Rom. Akhir zaman kalau orang Arab tak mau, Allah pilih orang Melayu. Mana tahu? Amin ya rabbal alamin.
Tak gitulah. Betul tak betul tuan-tuan? Orang Arab ni jadi tali baru. Yang menerima normalisasi Israel, UAE, Arab ke apa? Betul tak betul? Lepas tu di Palestin dengar Malaysia, mereka hormat. Di Mesir dengar Malaysia, tak cokeng tangan ni. Ni benda ni. Ahsan nas. Manusia paling baik dalam dunia dia kata. Bukan nak suruh leka dan ujuk, bukan. Kekalkan kebaikan itu. Mudah-mudahan orang Melayu mulia dengan Islam. Baik, orang Melayu pun lari pada Islam. Ada lah, tak mulia lah. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Tu orang Arab, orang Palestin tak boleh. Dengar Malaysia dia hormat. Sebab penyumbang nombor 2 terbesar lepas Qatar adalah Malaysia. Kalau orang Malaysia ada di tuan-tuan belak Facebook, saudara kita yang jadi wakil kita lah, saudara Al-Ustaz Nadir An-Nuri. Orang tak panggil dia ustaz, dia ustaz. Kalau ada ustaz orang panggil ustaz pula. Nadir An-Nuri Al-Ustaz. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah pilih siapa yang dia nak. Sampai hari kiamat akan ada yang menjaga Islam. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pilih kita menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akan ada golongan yang zahir menjaga agama Islam sampai hari kiamat. Mu tak mau, Allah pilih orang lain. Qala, lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fayanzilu Isa bin Maryam, maka turunlah Nabi Isa alaihi salam. Jelas disebut sarih. Tak disebut fayanzilun nabi, turunlah seorang nabi tak. Isa. Dan kita wajib i'tiqad Nabi Isa masih hidup. Khilaf ulama Nabi Khidir, khilaf. Ada kata masih hidup, ada kata telah meninggal, telah wafat. Ada kata Nabi, ada kata Nabi Khidir itu wali Allah. Khilaf. Dan ulama menafsirkan siapa yang mimpi temu Nabi Khidir, umurnya panjang. Itu tafsiran mimpi lah. Jadi saya kongsi malam ni je khabar korang. Tapi ada live pula. Antara orang yang pernah temu dalam mimpinya Nabi Khidir alaihi salam, tuan pengarang kita lah, hafizahullah taala. Mudah-mudahan Allah Taala beri panjang umur untuk jaga kita umat Islam di Malaysia. Jadi tuan-tuan, ada pun Nabi Isa tak ada khilaf, wajib i'tiqad masih hidup. Wa ma qataluh. Orang Kristian kata, tu mati tu, Yesus kena salib. Allah Taala nafi. Wa ma qataluh, bukan Isa tu. Dia tidak dibunuh. Tu dia salib. Wa ma salabuh, Isa tidak dia salib. Dapat mana Nabi Isa? Barrafa'ahu Allahu ilaih. Allah angkat Nabi Isa ke langit. Yang dibunuh tu orang lain, yang dirupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Di mana Nabi Isa, Nabi Muhammad jumpa jasadnya dan roh dan jasad malam Al-Isra wal Mi'raj. Langit yang kedua namanya Baitul Izzah. Jadi Nabi Isa tunggu waktu turun. Maka akan tu fayanzilu, akan tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sarih. Fayaqulu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, maka berkatalah pemimpin mereka, yakni umat Islam pada masa itu, silalah sembahyang menjadi imam kepada kami. Salli lana, ta'al ya Rasulullah, panggil Nabi Isa. Ini dalil turun ketika nak sembahyang. Umat Islam nak sembahyang. Ta'al ya Rasulullah, wahai Nabi Isa, Rasulullah, ta'al, dipersilakan, salli lana, sembahyanglah untuk kami. Makna apa? Imami kami. Lalu ia bersabda, siapa bersabda? Fayaqul ya'udu ila Isa. Dia tu kembali kepada Nabi Isa. Nabi Isa kata apa? La, tidak. Sesungguhnya di kalangan kamu menjadi pemimpin di atas yang lain sebagai kemuliaan dari Allah kepada umat ini.
Umat yang paling mulia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa berbangga sempat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malang kita kalau langsung tak ada rasa bangga jadi umat Rasulullah. Selawat malah, pakai baju ikut Nabi malah, ikut cara Nabi, qaulan, perbuatan, fi'lan, kata-kata, akhlak. Malanglah kita, sedangkan kita kena sedar yang kasihkan kita lebih pada mak kita, lebih pada ayah kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai kemuliaan aku jadi makmum. Aku Nabi zaman aku. Zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa jadi sembahyang syariat dia. Tapi bila turun zaman Nabi Muhammad, wajib Nabi Isa pun wajib ikut syariat Nabi Muhammad. Maka disebut secara tidak sarih. Maka ulama menakwilkan itulah Imam Mahdi. Itu makna tak sarih. Bukanlah maksud riwayat Bukhari Muslim dengan riwayat Tirmizi, Nasai dia kontra, tak. Cuma riwayat lain jelas sebut riwayat dua ni secara tidak sarih. Maka bila tak sarih beginilah kita memerlukan para alim ulama. Faham? Barang yang mujmal umum dalam Quran didetailkan, ditafsilkan. Tafsil bukan tafsir, tafsil dengan lam, oleh hadis. Barang yang sama dalam hadis ditakwil para alim ulama dengan ilmu mereka. Aling ilmu asbabun nuzul Quran, aling ilmu asbabul wurud hadis, aling ilmu apa nama ulung Quran, ulung hadis, segala disiplin ilmu barulah mereka boleh takwil. Jadi tuan-tuan sekalian, waktu tak boleh lari pada ulama, sesatlah tuan-tuan. Nauzubillahi min zalik. Hadis yang tersebut, kata Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang hafizahullah, menunjukkan beberapa perkara. Di antaranya ialah akan berterusan di kalangan umat ini adanya orang yang memperjuangkan Islam sehingga akhir zaman. Kita tak mahu Allah pilih orang lain. Dan ketika turunnya Nabi Isa alaihi salam, adanya seorang pemimpin yang saleh di kalangan orang Islam sehingga Nabi Isa menolak untuk menjadi imam sembahyang. Sebab tu ulama juga sebut menolak sesatu perangai umat Islam, iaitu tak mahu buat benda-benda nak tunggu Nabi Isa. Ini pun tak betul kok. Jujur pun tak. Jihad tak mahu, tolong Islam tak mahu, aku nak tunggu Nabi Isa. Kena faham, yang akan bersama Nabi Isa adalah orang yang berjihad dari awal. Itu kena faham. Faham tak? Sebelum Nabi Isa turun, sebelum Imam Mahdi zahir, yang berjihad sebelum tu lah yang duduk belakang Nabi Isa, Imam Mahdi. Boleh faham? Yang belakang Dajjal, Yahudi. Betul tak? Daripada Khurasan dan lain-lain. Jadi tuan-tuan sekalian, kita kena faham benda ni. Maka kita kena ada jasa untuk Islam. Ada masa beri masa. Ada otak kepandaian beri otak, buah fikiran. Ada pitih beri pitih. Kok mana lah? Kok mana ruang yang boleh tolong Islam, tolonglah agama Allah. Habis. Maka disebut, maka imam pada masa itu diminta supaya tampil ke hadapan untuk menjadi imam sembahyang. Itu maksudnya tidak secara tidak sahih. Hadis yang seterusnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubashirukum bil mahdi. Ini riwayat yang lain. Soko sebut. Ini menguatkan hadis yang lain. Ubashirukum bil mahdi. Itulah. Sarhan secara jelas disebut kalimah al-Imam Mahdi. Yub'atsu ala ikhtilafin minan nas wa zalzala fayamla'u al-ard qastan kama mala'at zulman wa jura yarda anhu sakinu as-sama'i wa sakinu al-ardi yaqsimu al-mal sahhahan qala lahu rajulun ma sahhahan qala sallallahu alaihi wasallam بالسوية ويملأ الله قلوب أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غناء ويسعهم عدله إلى آخر الحديث. رواه أبو يعلى قال الإمام الحيثمي yaitu Ibn Hajar Al-Haythami
rijaluha thiqah. Mana hadis ni boleh dibuat hujah. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aku menyatakan khabar gembira, ubashirukum. Khabar gembira untuk kamu wahai umatku, dengan kedatangan, yakni zahirnya Imam Mahdi ketika manusia di dalam pertelingkahan dan banyak gempa bumi, lalu ia melimpahkan bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Ia diredai oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Ia membahagikan harta secara sahah, iaitu betul. Lalu seorang yang ada dalam majlis itu bertanya, apakah makna sahah? Sabda Rasulullah, makna ialah secara sama rata, yakni adil. Lalu Allah memenuhkan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kekayaan dan melimpahlah kepada mereka oleh keadilannya, sehingga hampir tidak terjumpalah orang yang susah. Pemerintahan Imam Mahdi. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis yang seterusnya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala law lam yabqa min ad-dunya illa yaumin latulallahu dhalika al-yawm hatta yab'atha fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati ismuhu ismi wasmu abihi ismu abi yamla'ul ardu qastan wa adlan kama mala'at zulman wa jura. Riwayat al-Imam Abi Daud radhiyallahu taala anhu. Hadis yang seterusnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi SAW sabdanya, kalaulah tiada tinggal lagi daripada umur dunia ini melainkan satu hari sahaja, nescaya Allah memanjangkan hari itu sehinggalah dibangkitkan seorang lelaki daripada kalanganku atau dari kalangan keluargaku. Mana apa? Keturunan Nabi SAW. Itu yang pertama. Namanya menyamai namaku. Apa? Kemudian bapanya menyamai nama bapaku, Muhammad bin Abdullah. Sebagaimana sebelum, kemudian ia melimpahkan bumi kejujuran dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman dan juga kecurangan. Ini hadis yang seterusnya. Baca kitab ni sedap tuan-tuan sekalian, sebab bertalu-talu nas hadis yang dibawa dinakalkan oleh tuan pengarang. Maknanya apa? Dengan penuh ilmiah untuk membicarakan satu-satu perkara yang besar, termasuklah perkara yang menjadi tanda besar hari kiamat. Jadi saya tak syarah lebih lah. Hadis yang seterusnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah SAW. Hadis yang seterusnya. Al-Mahdiyu minni. Ini riwayat Imam Abi Dawud. Ini secara sarih. Ajlal jubhah aqnal anf yamla'ul ard qastan wa adlan kama muli'at zulman wa jura yamliku sab'a sinin. Qala rawahu Abu Daud, qala Ibnul Qayyim bi isnadin jayyidin, qala Al-Albani. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah SAW telah bersabda, Imam Mahdi itu dari keturunanku. Nampak? Dahinya luas, hidungnya mancung. Itu saya kata tadi. Tak. Yang ngaku Imam Mahdi. Berkurang walasong ke. Ada tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi. Ada kena belajar. Bila belajar dah dengar hadis kat gini, tak tertipulah. Nampak? Allahu Rabbi. Hidungnya mancung. Ia akan memenuhi bumi dengan kejujuran dan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman dan kecurangan. Ia memerintah selama 7 tahun yang disebut dalam hadis riwayat ini, dengan penuh keadilan. Begitu juga pemerintahan Nabi Isa alaihi salam. Dia kronologi tuan-tuan sekalian, mula-mula Dajjal. Dajjal. Lepas tu zahir Imam Mahdi, turun Nabi Isa. Tempoh Dajjal tu fitnah yang dahsyat.
Tempoh tu fitnah yang dahsyat. Memang Allah Ta'ala bagi fitnah paling besar. Tak ada ujian yang paling besar. Lepas tu ma min nabiyyin illa waqad anzara qaumahu al-a'warul kazzab. Nabi 124,000 lebih tuan-tuan, tidak ada seorang kecuali semua beri inzar umatnya bahayanya Dajjal, bahayanya Dajjal, bahayanya Dajjal. Maka tuan-tuan nak oleh ke selamat tu, maka Allah Ta'ala beri fitnah yang amat besar. Maka bekal ketika itu la ilaha illallah. Apa makna? Apa isyarat? Akidah. Awak tak ada makanan, air hujan kering, tak ada minuman, tuan-tuan sekalian, fitnah besar. Kita tak ada air di Kuala Neruh pun, kita mengamuk, tuan-tuan sekalian. Kita rasa sedap-sedap dah. Betul tak? Apa nama tuan-tuan, tak ada air sekejap pun kita rasa dak selesa, tuan-tuan. Ini tak ada terus Allah potong 3/3. Yang ada air, ada makanan, Dajjal. Fitnah. Yang mengenyangkan orang mukmin kalimah apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada golongan pragmatis, dia menganjing. Ada balik ngatik apa mu? Kenyang ke mengatik? Dia menganjing. Akidah kita yang beri kenyang siapa? Ini kena faham. Ini orang belajar ni. Yang beri kenyang siapa? Allah. Dah tu dia makan, kena makan. Sebab apa kena makan? Sebab kita hamba. Hamba kena jalankan asbab, hamba kena jalankan ikhtiar. Adapun asbab, ikhtiar, tak beri apa kesan? Yang beri kesan Allah. Apa kita keluar pagi balik petang pergi kerja? Kerana kita hamba. Allah suruh kita bekerja, ikhtiar. Adapun ikhtiar tu tak beri kesan, berpegang dengan ikhtiar syirik. Dia faham? Kalaulah kita duduk saja dak buat kerja, tu kita Tuhan, tu bukan kita hamba. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, kalau kita duduk saja tunggu rezeki pada Allah Taala, itu dia panggil menafikan ayat iyyaka na'bud. Hanya padamu kami sembah, bukan Allah yang mu sembah. Allah yang kena sembah mu. Sebab apa? Dah duduk saja macam boh kan. Nasi saya turun dari langit. Nasi kandar saya hari ni. Esok nasi kuning, tu boh besar. Kan? Kita hamba jalankan ikhtiar. Dan haram pula beriktikad ikhtiar tu beri rezeki. Tak boleh. Ikhtiar kerana kita kena ikhtiar. Yang beri rezeki Allah. Maka kita capar tangan dalam pinggan, kau nasi masuk dalam mulut. Ikhtiar. Yang beri kenyang Allah. Maka siapa yang buat nasi? Allah. Siapa buat kita? Allah. Siapa buat kenyang? Allah. Siapa buat lapar? Allah. Faham? Tu tak? Makan jadi kenyang tu azali ke aridi? Aridi. Makan jadi kenyang. Memang azali gitu ke aridi? Aridi Allah yang buat. Kita makan, Allah buat kita. Allah cipta kita. Allah buat ada sifat pada kita, lapar. Ada sifat mengatur. Betul tak? Lalu bila lapar, Allah pun buat. Mu makan, Allah buat. Jadi kenyang. Boleh tak Allah tukar? Tak kenyang. Boleh tak? Boleh? Kan? Ada orang nak mati makan 5 beseng. Rupanya saka. Dia tuan-tuan sekalian. Ini betul depan muka saya ni. Pernah berlaku. Depan muka. Dia makan tuan-tuan sekalian. Bukan manusia. Nak tunjuk Allah boleh buat. Betul tak betul? Dia kata saka dah belum dia saka, perut dia besar tu. Masa saka, perut besar tu. Betul tak betul? Boleh tak Allah tukar? Boleh. Maka Allah nak buat kenyang dengan la ilaha illallah. Boleh tak tuan-tuan? Boleh tak? Dengan yakinnya kita jawab, boleh. Bahkan wajib boleh. Tu kudrat Allah. Tu kita belajar sifat kudrat. Iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Maka makanan orang mukmin la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka banyaklah menyebut la ilaha illallah. Di sebalik itu, apa makna besar? Yang selamat masa itu akidah. Yang selamat masa itu akidah. Bertahan, turunlah Nabi Isa. Lah mudah je Dajjal. Ingat ke kena pakai peluru berpandu? Allah mudah je nak hapus. Allah nak uji je.
Turun Nabi Isa bertemu di Babul Madinah, dia panggil. Ada satu tempat. Darjah tembung yang Nabi Isa, hancur lera habis. Dibutakan matanya oleh Allah, kemudian jadi hancur. Bukan. Apa nama? Bertembung, jadi buta. Terhidu nafas Nabi Isa, mati. Mudah tak? Allah Ta'ala nak buat mudah. Dia buat mari sebagai ujian. Ada pun minta nak duduk zaman tu, jangan buat gila lah. Ada kita, ya Allah aku nak rasa duduk zaman tu. Jangan minta nak duduk zaman Dajjal. Na'udzubillahi min zalik. Habis. Allahu Rabbi. An Ali. An Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Tak cik hadiah atas tu tak? Teruslah. An Abi Sa'id Al-Khudri. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Apa dah? Apa ni berarti? Lepas sengah boleh? Boleh? Lepas sengah Qala dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala'un yusibu 'ala al-ummah hatta la yajidu ar-rijal malja'an yalja'u ilayhi min adh-dhulmi fayab'athu Allahu rajulan min 'itrati wa ahli baiti. Berulang-ulang Nabi kata, banyak riwayat Imam Mahdi ni keturunan aku. Fayamla'u bihi al-ard fayamla'u bihi al-arda qastan wa adlan kama muli'at zulman wa jura yarda anhu sakinus sama' sakinul ardi la tada'u as-sama' min qatriha shay'an illa sabbathum midrara wa la tada'u al-ardu min nabatiha shay'an illa akhrajathu hatta yatamanna al-ahya'u al-amwat ya'ishu fi dhalika 7 sinin aw 8 sinin aw 9 sinin rawahu al-Hakim. Ini riwayat al-Imam al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah SAW telah bersabda dengan menyebut satu bala bencana yang akan menimpa umat ini sehinggalah seorang itu tidak mendapat tempat berlindung daripada kezaliman. Sebelum turun tu memang berlaku keadaan yang amat dahsyat. Kezaliman yang tiada taranya. Maka Allah lahirkan seseorang lelaki dari keturunanku, nampak? Dan ahli rumahku, yakni ahli baiti Rasulullah SAW, ahli bait. Lalu Tuhan penuhkan bumi dengan kejujuran dan keadilan disebabkan pemerintahannya, sebagaimana sebelum itu bumi dipenuhi oleh kezaliman dan kecurangan. Ini juga ada orang ambil dalil ini, dia kata aku tak mahu cara politik ke apa, aku tak mahu cara, aku nak tunggu kerajaan Imam Mahdi saja. Aku tak mahu pelawak lah ke hak lain. Kita kena ingat perjuangan Nabi saya sebut dah tadi bersambung, tidak putus. Perjuangan yang benar bersambung sampai Imam Mahdi. Faham? Bukan Nabi Muhammad wafat, tak ada, dah lahir Imam Mahdi, kan? Dia bersambung. Maka siapa yang mengikut perjuangan Islam sebelum lahir Imam Mahdi, sebelum zahirnya, itulah pengikut Imam Mahdi. Kena faham itu. Faham, maka tuan-tuan tilik dengan ilmu, bukan nafsu, bukan puak, bukan apa, tiliklah. Hak mana seorang yang benar-benar memperjuangkan agama Allah, itulah yang kita dokong dan ikut tuan-tuan sekalian. Habis. Allahu Rabbi. Sebagaimana sebelum itu bumi dipenuhi oleh kezaliman dan kecurangan, penduduk langit dan bumi meredai pemerintahannya. Langit pula tidak meninggalkan sedikit pun dari hujannya, melainkan dicurahkan dengan lebatnya setelah itu. Dan bumi juga tidaklah meninggalkan dari tumbuh-tumbuhannya, melainkan dikeluarkannya dengan sebanyak-banyaknya, sehingga orang-orang yang hidup suka kalau orang-orang yang mati hidup semula. Kalau dah tak okey aku hidup zaman ni, kan suka. Soalah begitu. Dia panggil ya tamanna, tamanni, harapan yang memang tak boleh, saja-saja berharap. Imam Mahdi memerintah dalam keadaan itu selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Wallahu a'lam. An Ali, an Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, hadis seterusnya, annahu nazara ila al-Hasan wa qala,
inna ibni hadha sayyidun kama sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sayakhruju min sulbihi rajulun yusamma bismi nabiyyikum yashbihahu fil akhlaq la fil khulqi yamla'ul ard qastan, rawahu Abu Daud. Ini riwayat lain pula. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu bahwasanya ia telah memandang kepada anaknya Al-Hasan. Lalu ia berkata, sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, yakni pemimpin, sebagaimana menamakannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan lahir dari keturunannya, iaitu keturunan Sayyidina Hasan. Akan lahir daripada keturunan Sayyidina Hasan. Seorang lelaki yang menyamai nama Nabi kamu, yang dipercayainya dari segi akhlak, tidaklah dari segi kejadian, ia melimpahkan bumi dengan keadilan. Ini hadis-hadis yang menyebut tentang Imam Mahdi. Baik, para sahabat radhiyallahu taala anhum yang meriwayatkan hadis zahirnya Imam Mahdi. Jumlah para sahabat yang meriwayatkan hadis-hadis zahir Imam Mahdi ialah 26 orang. Detail tuan pengarang bagi. Mana apa? Tak ada asbab dah nak kita tolak. Wajib kita percaya. Mereka ialah Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Al-Husain bin Ali, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru, Abu Sa'id Al-Khudri, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ammar bin Yasir, Auf bin Malik, Thauban, Qurrah bin Iyas, Ali Al-Hilali, Huzaifah bin Yaman, Abdullah bin Haris bin Juz'in, Auf bin Malik, Imran bin Husain, Abu Tufail, dan Jabir As-Sidqi radhiyallahu taala anhum wa an sairis sahabah ajma'in. Ni tuan pengarang letak detail 26 orang yang meriwayatkan hadis tentang Imam Mahdi. Oleh itu katanya, ada di kalangan ulama yang menyatakan hadis zahirnya Imam Mahdi adalah mutawatir. Hadis mutawatir ni tolak kafir. Dia ada hadis sahih, ada hasan. Ada hasan li ghairihi, ada yang dhaif. Sahih pula ada 3. Ahad, masyhur, mutawatir. Rawi itu cukup syarat hadis sahih tapi seorang ni. Ada dipanggil hadis ahad. 40 kata. Maka mutawatir. Seorang mari jumpa saya, tak ada haji ni. Seorang. Saya surah. Hak nombor 2 kata, tak ada dah Ustaz. Saya sedih. Hak nombor 3 kata, tak ada dah. Saya kuliah. Hak nombor 4 kata, tak ada dah. Saya sedih juga. 40 orang. Nak percaya tak percaya? Percayalah. Khabar tu kuat. Itu dipanggil mutawatir. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka hukumnya wajib kita i'tiqad Imam Mahdi akan zahir menyelamatkan umat Islam. Maka bukan kerja kita nak cari Imam Mahdi. Nak pergi cari. Bukan kerja kita kaji bagus dah. Menebeng duk cerita bab Imam Mahdi, yang beramalnya tidak. Bersungguh kaji tuan-tuan sekalian. Beramalnya tidak. Tak baca Quran situ, tak qiyamul lail situ, tak berjihad situ, tak sedekah situ, cakap abang Imam Mahdi bergegar, sedekah tinggi. Jadi tuan-tuan yang akan bersama adalah golongan yang kuat berpegang dengan agama Allah lah yang akan bersama Imam Mahdi. Di antara mereka Al-Hafiz Abu Husain Muhammad bin Al-Husain Al-Abari, Muhammad Al-Barzanji, Muhammad As-Safarini, Al-Qadi Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Siddiq Hasan Al-Qanuji, dan di kalangan ulama mutaakhirin ialah Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Habis. Dan 36 orang imam dalam ilmu hadis telah menyebut hadis zahirnya Imam Mahdi dalam kitab-kitab mereka. Mana apa? Tak boleh sangka dah. Memang benarlah perkhabaran ini. Di antara Imam Abi Daud, Al-Imam Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan lain-lain.
Termasuklah Bukhari Muslim, cuma tak sahih. Itu saja. Tak disebut stoko nama Mahdi. Bahkan ada di kalangan ulama-ulama besar telah mengarang kitab yang khusus berhubung dengan zahirnya Imam Mahdi. Di antara mereka ialah Abu Bakar bin Abi Khaythamah, Al-Hafiz Abu Naim As-Suyuti, Imaduddin Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Hajar Al-Makki, Al-Imam Muhammad bin Ismail As-San'ani, guru kami Syekh Abdul Mahsan Ibad. Guru siapa? Guru kepada Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Ini petunjuk orang yang kita ambil ilmunya bersambung dengan Rasulullah. Ambil ilmu kena begitulah. Ada ustaz ambil dengan siapa kitab ni? Ustaz mengajar, saya ambil dengan ayah saya. Tuan Guru Haji Haji Abdul Rahman Melaka. Belajar kitab ni subuh. Di surah dia tiap-tiap pagi subuh. Khatang beriman pada Allah. Dan saya ambil juga sendiri dengan tuan pengarang. Pergi belajar hari Jumaat lah. Muslim. Cuma tak khatang secara musyafahah. Bila sambung belajar di Mesir, tengok kod live pun tak. Begitulah. Dan saya dah jumpa sendiri dengan tuan guru Haji Abdul Hadi Awang. Masa tu tepi patah. Tepi patah tuan-tuan sekalian. Tepi rumah Ustaz Khalil. Tak silap rumah Ustaz Khalil. Tepi patah tu. Jumpa tuan guru, saya sebut, mohon izin tuan guru mengajar kitab silsilah muqaddimah akidah Muslim. Sila saya benarkan. Jadi saya pun bacalah pada tuan. Tu cara, boleh faham lagi? Cara. Saya tolong baca, bukan mengajar pun, tolong baca saja. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, ulama penak-penak guru, guru dengan guru, dia tak mahu guru. Nak baca seko. Maka sesak barat dah tuan-tuan sekalian. Maka ilmu ambil daripada guru tu barakah. Habis. Oleh itu kita hendaklah memandang berat kepada siapa saja yang mempertikaikan atau memandang ringan tentang hadis zahirnya Imam Mahdi yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang tidak mendalami dalam ilmu hadis. Kadang-kadang mengemukakan pendapat dengan jahil atau bertaklid tanpa suatu kajian yang mendalam. Agar kita tidak terjebak ke dalam pandangan yang menafikan atau mengiyakan dengan tafsiran sendiri. Golongan pertama, dia nafi Imam Mahdi. Golongan kedua, ya, tapi guna pola otak. Dua-dua tak betul belaka. Maka saya kemukakan pandangan ulama pula berhubung dengan Imam Mahdi. Selesailah daripada hadis Nabi Asy-Syarif, daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para perawi-perawi hadis. Dan ulama-ulama hadis. Akan datang kita sambung ulama kata apa, pandangan ulama pula tentang Imam Mahdi. InsyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita manfaat akan ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita daripada segala fitnah akhir zaman dan selamatkan kita dunia dan akhirat. La hawla wa la quwwata illa billah wa la manja minallahi illa ilaih. Tidak ada daya upaya kita tuan-tuan, tak ada gagah hebat kita, tak ada, kecuali Allah lah yang selamatkan kita. Jadi tuan-tuan sekalian, itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء درك الشقاء سوء القضاء شماتة الأعداء. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والكورونا ما لا يكشف غيرك. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Saya dah sebut dah. Dana Mahad Baitul Rahman. Tiap kali kuliah saya Dana Mahad Baitul Rahman. Alah sebut berapa dulu. Tuan-tuan tak lah berapa yang tuan-tuan nak sumbang. Sekarang ni kita hampir siap surat. Sebab tangguh PKP tu. Dan fasa kedua jalan tu dah. Fasa kedua. Bangunan pentadbiran, kelah dan juga asrama. Ada banyak 4.5 juta. Kita pakak-pakak lah insya-Allah. Yang telah sumbang selama ni, terima kasih. Jazakumullah khair. Zadakumullahu fi khair. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tambah kebaikan
ampun dosa, tambah rezeki, sihat tubuh badan. Amin ya rabbal